alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menutup keaiban hamba yang lain, melainkan Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin,
yang kami takuti. Wahai Tuhan yang mententeramkan insan yang ketakutan, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takuti. Wahai Tuhan yang mententeramkan insan yang ketakutan, lindungilah kami daripada apa yang kami takuti. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh, temankan untuk Destinasi IKIM. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran edisi hari Isnin, Masya-Allah, 29 Mac 2021 bersamaan 15 Syaban 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Apa cuba yang anda lakukan? Pertama-tama yang sekarang ini, anda yang sedang memandu tu, hati-hati dan juga fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui dan pandu cermat, jiwa selamat, insya-Allah. Okey. Dan sekarang ni kita nak memasuki pula untuk ke kelas kita, kuliah kita petang ni, insya-Allah. Kita ada rancangan vaksin hati, nak belajar bagaimana untuk terus kita nak menguruskan emosi kita dengan sebaik mungkin. Hari ni kalau kita bekerja, kita lakukan apa saja sekalipun, emosi tu tetap ada. Kadang-kadang naik dan turun, kiri kanan semuanya kan, bergerak-geraklah emosi kita. Tapi bagaimana untuk kita nak susun sebaik mungkin emosi kita supaya tidak ada terkesan kepada perkara-perkara yang lain, insya-Allah. Okey, kita akan bersama dengan tetamu kita, Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi, dan kita nak bincang dengan tajuk yang dah pun kita dah siap-siapkan pada petang ini, iaitu tajuknya pasangan mulut laser. Zup, macam tu ke? Kan, kita akan bincang sama-sama nanti. Okey, anda boleh tonton live di Facebook IKIM FM dan juga ada persoalan pertanyaan boleh sama-sama hantarkan kepada talian WhatsApp konti kita sewaktu siaran nanti, 01129004 juga. Soalan anda boleh letakkan di ruangan komen Facebook Live IKIM FM. Jangan ke mana-mana, nantikan selepas ni rancangan vaksin hati akan bersama anda. Kekal bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Hati bertanya, mana pesona, hilanglah segala. Sakit bertubi, jiwa digari, kau takkan sendiri. Umpama kita satu tubuh, kekal sama saat jatuh, bangkit dengan teguh. Merenung matamu, kulihat dunia, percaya padaku, tiada terluka kiranya kita saudara, kiranya kita
Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsehat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsehat.com. Saya Prof. Dr. Muhaya untuk Yayasan Ikhlas. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Kepada para pendengar Radio IKIM, ada berita gembira untuk anda. IKIM akan berada di booth dalam talian di Shopee sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2021. Pelbagai buku terbitan IKIM dengan harga diskaun sehingga 60% menanti anda. Dari 19 Mac hingga 4 April 2021 sahaja. Caranya, layari www.shopee.com.my/ikim_niaga atau cari IKIM jarak niaga di aplikasi Shopee sekarang. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Negeri 9 102.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah. Anda sedang bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Destinasi IKIM dan kita berada di petang Isnin ini. Kita nak sambung dan juga bukakan lagi untuk pertemuan kita. Alhamdulillah, setiap hari Isnin petang rancangan Vaksin Hati yang mana kita akan bersama lagi pertemuan ini untuk nak belajar. Kita nak hayati lagi bagaimana untuk kita nak menyusun dan juga menguruskan emosi kita. Masya Allah. Okay. Dan sebelum tu kita nak jemput sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama terus ke Facebook Live IKIM FM untuk anda sama-sama tonton di situ dan juga kita nak bukakan ruang peluang kepada anda untuk sama-sama juga sertai kita hantarkan pertanyaan persoalan yang kita boleh sama-sama kongsikan, kita boleh sama-sama belajar dan kita nak upgrade lagi diri kita ni supaya dapat sama-sama nak susunkan perasaan hati emosi kita semoga baik-baik insya-Allah. Okey, dan cakap tentang pengurusan emosi, kita akan bersama dengan tetamu kita tak lain tak bukan, ini dia tetamu kita yang dapat bersedia di talian kita, masya-Allah, bersama dengan Tuan Fazli Aziz yang juga merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. DJ Syafiq sihat Seadanya. Tapi hari ni seorang-seorang. Rasa lain tak? Rasa lain tak? Rasa lain tu. Nampak kesepian dan kesunyian tu. InsyaAllah. Dia kalau selalu ada sahabat, teman kita Mona Jasman, dia ada satu keseimbangan sikit lah kan. Wanita punya pendapat macam mana. Tapi tak apa Tuan. Hari ni kita tumpang semangat beliau bersama dengan penonton-penonton di Facebook Live. Semua pakat bagi idea, cerita, pengalaman masing-masing ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Tuan, ada yang bertanya hari ni, asal nampak office lain sikit Tuan? Oh, hari ini kita kembali ke realiti lah. Kembali ke dunia asal. Ke dunia asal. Alhamdulillah. Hari ini saya bersiaran kat rumah. Hari ini sebab ini work from home lagi ni. Okey. Baik. Jadi banyak fokus kat rumah. Senang sikit sebab kalau nak masuk office lain pula suasana dia. Jadi hari ni kita buat kerja kat rumah je lah. Alhamdulillah. Okey, mudah tu. Dia boleh 2-3 kerja serentak sekali. Tengok family juga tu. Kan? Alhamdulillah. Baik Tuan, kita nak buka tajuk kita petang ini. Hoi, ini kalau saya buat dia punya bunyinya zuz macam tu ke laser? Okey, kita nak dengarkan tentang tajuk kita, pasangan mulut laser. Ada yang kata kadang-kadang bagus juga sebab terus berubah. Dia laser tu, saya boleh berubah. Macam tu pula dah. Macam-macam lah persepsinya. Tapi Tuan, sedikit Tuan, di awal ni mukadimah dan juga definisi dia tu Tuan. Silakan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, makasih kepada DJ Syafiq dan kita doakan DJ Mona sihat-sihat sentiasa juga insya-Allah walaupun tidak berada di konti pada hari ini. Dan juga semua pendengar-pendengar hari ini insya-Allah moga Allah berikan kelapangan hati, ketenangan minda, melancarkan segala urusan. Kalau ada masalah diringankan dari segi beban emosi dan juga perasaan, agar lebih rasional untuk menyelesaikan segala isu-isu. Dan insya-Allah hari ini kita nak bincang para pendengar sekalian dengan tajuk yang saya rasa dah lama saya nak buat tajuk ni sebab tajuk ni memang banyak berlaku dan saya banyak dapat kes-kes yang macam ni dan saya banyak juga dapat aduan macam ni Syafiq. Iaitu berkenaan dengan apa ni pasangan mulut laser. Kan. Tapi sebelum tu saya nak mohon kepada sahabat pendengar yang sedang menonton di Facebook ni kalau boleh kita pakai share ramai moga dapat manfaat kepada semua yang mendengar. Okey. Kenapa saya nak bawa topik ni Syafiq? Sebab dia begini kan. Pernah tak anda Syafiq tengok suasana macam ni? Kita tengok ada pasangan suami isteri ni memang baik, memang rapat, memang bagus, dua-dua educated kan. Kan, dua educated, dua-dua latar belakang pendidikan yang bagus, kerja pun bagus, kan, memang baiklah kita tengok dia sama cantik, sama handsome, sama padan, kan. Waktu kita berjalan sama-sama, bila kita travel dengan dia kita nampak, bagusnya. Tapi sekali je kita tengok bila dia bergaduh, lain macam. Kan, waktu baik tu baik sungguh, tapi bila bergaduh macam bergaduh dengan musuh. Masya-Allah. Bergaduh sungguh lah orang abang kan. Masya-Allah. Bergaduh sungguh. Maksud saya macam mana tahu? Dia bergaduh tu, bila bergaduh macam-macam perkataan keluar, maki, hamun keluar, segala perkataan mencarut keluar kan. Bahkan segala nama binatang, senarai binatang yang ada dekat zona negara tu disebut kat pasangan. Satu-satu. Kan? Satu-satu disebutkan, senarai itu ada semua disebut. Kan? Seolah-olah macam bergaduh dengan musuh. Jadi apa benda yang tak kena sebenarnya? Dan saya banyak dapat aduan yang suami yang jenis macam ni. Tapi cerita ni sebenarnya bukan tentang suami saja, dia boleh jadi suami, boleh jadi isteri. Kan? Mulut laser ni satu part, tetapi yang saya nak fokus sikit hari ni adalah yang jenis mencarut ni. Kan? Bila bergaduh dengan pasangan, dia carut pasangan dia. Kan? Sedangkan kita ni sebenarnya Syafiq, semakin dekat kita dengan seseorang, semakin kita sensitif dengan perkataan seseorang. Betul. Lagi gila kita nak jaga kan pertuturan kita. Contoh, kita tak kisah apa orang kata kat kita, engkau ni memang contoh kan perkataan macam perkataan yang kalau boleh saya sebutkan macam bengong ke kan. Gura-gura. Kalau orang tak rapat, kita tak kenal, kita kata ini apa masalah ni, ikut lantak kau lah kan. Tetapi kalau orang yang sebut tu adalah pasangan kita, dia akan jadi lain tau. Betul. Sebab semakin rapat kita dengan seseorang, semakin sensitif kita dengan dia, perkataan dia, cara dia pandang pun. Kalau tak pandang kita, pandang orang lain, itu pun dah terasa dah, cukup terasa dah. Kan, kenapa tak pandang aku kan? Aku ni tak cukup cantik kau untuk kau lah contoh. Macam-macam lah soalan yang timbul kan. Okey. Dan benda ni banyak berlaku. Kan? Sehingga ada yang stres, ada yang orang kata apa, yang dapatkan tanya pada saya lah macam mana nak buat kan, dia rasa dia sangat stres. Bahkan dia kalau boleh dia nak cerai lah. Nak minta cerai. Disebabkan apa? Tak tahan, sakit hati. Bila bergaduh, benda tu keluar. Macam-macam keluarkan carut. Okey. So ini yang kita risau lah. Ini yang kita risau. Okey. So kenapa jadi macam tu? Okey. Pertama, saya nak bincang dari sudut tentang emosi. Sebab emosi ni macam saya selalu sebut, dia macam belon. Dia macam belon. Kenapa ada setengah pasangan macam tu? Sebab emosi ni dia macam belon. Belon ni bila kita stres, kita ada emosi negatif, ibarat kita tiup belon tersebut. So bila marah, dia nak kena luah. Kan? Dia nak kena luah. Okay. So bila dia nak kena luah, jadi cara dia meluah, begitulah cara dia. Kan? Cara dia nak lepas. Selagi dia tak lepas, hati dia sakit, hati dia geram, hati dia tak lepas kan. Okay. Macam tadi mungkin Syafiq boleh keluarkan tadi. Okey, dia kata saya tak setuju pasangan mulut laser sebab bila rasa kecil hati, macam mana boleh jadi? Boleh hilang rasa kasih sayang. Yelah, sebab bila pasangan sendiri yang cakap, boleh hilang rasa sayang tu kan. Betul. Yes, betul. Sebab bila dah terasa hati, sakit hati kan. Bila dah disebut benda macam-macam kan.
kita pun kalau tengok contoh orang bergaduh tu kita rasa macam ish, tak best kan. Macam-macam carut kita dah rasa tak best. Apatah lagi kalau ianya ditujukan pada kita bukan oleh orang lain, orang yang paling kita sayang. Betul. Lagi kita akan sangat terasa, sangat menusukkan. Sebab kalau sakit kepada fizikal, kita nampak kesan dia, luka dia kat mana kita nampak. Tapi sakit dalam hati ni, letak ubat lah, letaklah apa minyak-minyak kan. Menghembus sikit kan, ludah helio sikit tu sembuh, tepuk-tepuk kan. Kan? Tetapi luka dalam hati, orang tak nampak. Luka kecederaan emosi ni orang tak nampak. Yang itu boleh dipendam, boleh membawa kepada lain. Okey, so berbalik. Kenapa jadi macam tu? Salah satu puncanya adalah disebabkan oleh sifat emosi itu sendiri. Sebab dia belon tu, dia nak lepaskan. Kan? Cuma orang yang mempunyai belon tersebut, tuan punya belon tu, dia tidak mempunyai kemahiran dalam mengawal belon. Mengawal emosi itu sendiri. Sebab emosi ni, Syafiq, dia ada 5 cara express, contoh kalau marah, dia ada 5 cara, style cara marah. Pertama kita sebut sebagai agresif. Ini orang agresif ni. Dia kira nak marah, nak cepat respon, cepat beri kan. Cepat respon, cepat je luah, cepat je beritahu. Dia tak fikir orang lah. Yang penting aku lega. Sebab tu contoh orang mulut laser macam tu. Dia laser, yang penting aku lega. Dia tak fikir dah orang tu pula sakit hati. Masya-Allah. Kan? Allah Akbar. Jadi pasangan yang macam tu, dia lepas je. Yang penting dia lepas. Biar dia lega. Dia lega tak apa, tak kisah apa berlaku sekeliling. Sebab tu setengah-setengah kalau contoh orang jadi bos macam ni, anak buah akan sakit hati banyak. Betul. Dia memang dia suka marah lepas kan. Sebab tu hubungan dia tak baik sangat lah. Okey, sebalik pada cerita kita tadi, yang pertama agresif, yang kedua pasif. Jadi kalau pasangan pasif pula, mana contoh kalau dia marah pun dia elak daripada konflik. Baik. Ada orang diam. Bila bergaduh diam. Tapi bagus tak macam ni? Simpan je kan. Soalan saya Syafiq, bagus tak macam ni? Kadang-kadang rasa menyimpan tu kadang takut lagi dahsyat lagi teruk pula nanti. Betul. Syafiq menjadi kaunselor. Saya kita berpengalaman jiwa tiba pula kan. Sebab simpan tak semestinya bagus. Dia avoid pada masa itu, dia mengelak pada masa itu. Tapi belum tentu bagus. Sebab apa? Dia mungkin mencederakan diri. Kan? Mungkin mencederakan diri, mungkin dia akan membawa kesan berpanjangan dari segi stres, dari segi depres berpanjangan. Menangis ada orang menangis dalam tandas apa semua, tak apalah, terpulang tu cara untuk seketika, tetapi dia juga sebenarnya tidak menyelesaikan isu. Okey, yang ketiga dia ada istilah disebut sebagai pasif agresif. Dia pasif agresif. Dia gabungan dua perkataan, pasif agresif. Depan nampak pasif, tetapi dia ada cara agresif dia. Depan nampak macam okey, baik, tak apa dia. Tapi bila dia masak nanti dia geram kat suami, dia garam tu satu paket dia tuang dalam tu. Kau makanlah kan. Mungkin sangat. Contohlah kan. Aduh. Okey. Jadi macam tu. Okey. Yang seterusnya dipanggil projective agresif. Projective agresif ni depan mungkin nampak sama juga macam tadi, tapi dia menggunakan orang lain pula untuk meluahkan kemarahan dia. Dia alihkan tempat lain. Tapi orang lain pula jadi mangsa. Jadi yang terbaiknya adalah disebut sebagai assertif. Assertif. Okey. Assertif ni maknanya kita deal dengan masalah tersebut kan. Kalau suami tu jenis suka contoh mencarut kan. Okey. Dia memang tidak provoke, tetapi dia mungkin pada masa itu dia diam, tapi dia akan cari satu masa, dia kata, abang, kan, waktu abang tu dah tenang lah, abang rasa cara kita ni bagus tak? Macam ni. Abang suka tak? Saya terus terang, saya rasa perasaan saya cedera bila abang marah saya macam tu, abang luah macam tu. Di situ dia selesaikan. Saya nampak dah Syafiq tu nampak, okey, kita stop dulu Syafiq. Nanti kita sambung sekejap lagi. Saya sebenarnya memang tak nak stop. Tapi Masya Allah, kita punya log ni memang kita rehat seketika. Tapi ada masa juga Tuan Fazli Aziz tengok-tengok kejap komen kan. Boleh sama-sama share selepas ni. Macam mana pula untuk kita nak atasi dengan pasangan yang sebegini. Mungkin ada pasangan kita kan. Kita faham. Dan kadang-kadang sebelum kita kahwin, dia tak nampak laser pun. Tapi lepas kahwin, tiba-tiba laser pula. Mungkin ada cara untuk kita atasi. Dan kadang-kadang kita sendiri yang membuat perubahan kepada orang tersebut.
tersebut mungkin, kan? Sekejap lagi kita bincangkan, okey? Dan anda jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini, insya-Allah. Anda yang ada persoalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404, juga di Facebook Live IKIM. Boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen. Rehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Euforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh. Untuk pertemuan pada petang Isnin ini, kita ada rancangan Vaksin Hati. Dan di talian kita, Alhamdulillah, kita bersama dengan tetamu Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas Bijak Emosi. Kita bercerita petang ini berkaitan dengan pasangan mulut laser. Masya Allah. Ramai juga sahabat kita yang komen-komen setuju, tak setuju dan macam-macam lah, kan, kata sahabat kita betul. Ni. Ada sahabat kita ini juga, FC Sumirza, contohnya. Laser ni bukan sebab diri sendiri, tapi disebabkan oleh orang sekeliling atau pasangan yang tak ambil peduli hal isteri je ke? Macam mana tu, Tuan? Okey. Silakan, Tuan. Okey, baik. Sebenarnya, kalau kita nak tengok dari satu sudut lah, kan. Okey. Saya macam ni. Apa beza kita dengan pasangan kita kalau kita jenis yang suka laser, sama-sama masing laser, kan?
Contoh kan, macam contoh kalau suami suka mencarut dan kita pun dalam masa sama membalas carutan dia dengan carutan. So apa beza kita dengan dia? Sama Tidak ada beza lah jadi kan. Jadi sama je lah kan. Lawan lah. So jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang saya nak ajak untuk balik kepada tengok balik emosi tadi. Mungkin sebab ada setengah pasangan kenapa jadi mulut lezat, sebab pasangan dia tak ambil tahu hal dia. Pasangan dia tak kisah tentang dia. Pasangan dia tidak jaga hati dia. So bila emosi dia makin besar. Akhirnya dia nak, sebab buat cara baik tak layan, buat cara tu tak layan, akhirnya dia lepas dengan cara macam itulah. Kan? Tetapi dia lupa. Sebab bila kita lepas dengan cara yang macam tu, apa berlaku? Contoh kan, isteri. Bila dia lepas dengan cara laser, dengan cara mencarut, dengan cara maki, dengan cara marah kan, apa berlaku? Pasangan yang sedia ada tu makin jauh, dia bukan makin dekat. Kan? Maknanya sekarang tindakan kita, kalau pasangan kita rasa kita dah jauh dengan dia, apa tindakan untuk tarik? Kalau kita laser, dia akan jadi jauh. Dia macam menolak. Kan? So makin lama makin jauh. So juga tidak menyelesaikan isu dan juga masalah. So sebab bila kita cakap tentang kenapa saya nak bawa topik isu laser ni, saya nak ajak semua para pendengar untuk berhati-hati dengan kata-kata dan perkataan. Ya, betul. Hati-hati dengan menggunakan perkataan. Kenapa? Sebab kesan dia jauh lebih besar daripada apa yang kita rasa. Kita rasa bila kita katalah perkataan, contohlah kita dengar perkataan BODOH, kita kata orang, kau ni botut kan, contoh. Kita rasa kita selesai kat situ. Kan? Tapi tidak pada orang tu. Sebab belon kita mungkin dah lepas angin dia. Angin tu masuk relak belon orang tu pula. Transfer. Belon pasangan kita pula. Dia transfer. Jadi besar balik. Kan? Okey. Kemudian kawan tu pula, dia akan, kalau yang disebut pula adalah orang yang paling dia sayang. Apa berlaku? Dia akan simpan dengan lebih mendalam. Kan? Bahkan kata-kata ni, sebenarnya kata-kata ni boleh membuatkan orang jahat jadi baik. Biiznillah lah, dengan izin Allah. Tapi saya nak cerita dengan bagaimana kata-kata tu sebagai asbab tu boleh melembutkan hati orang. Kata-kata juga boleh menyebabkan orang bermusuh. Kata-kata juga boleh menyebabkan orang bunuh diri. Kata-kata juga boleh membentuk sistem kepercayaan. Saya bagi contoh macam ni. Ingat, saya bagi contoh macam ni. Jangan main-main, maknanya contoh sebagai parent, ibu bapa, sebagai suami isteri. Ingat, kata-kata kita kepada isteri kita, kata-kata kita kepada suami kita, kata-kata kita kepada anak, ini berkesan sangat besar. Psychologically memang sangat besar kesan dia. Saya bagi contoh lah kan. Kita ada anak, kita sebut dekat anak kita kan, anak kita tak pandai matematik. Contoh, kita pun kata pada ni memang ikut mak dia, ni tak pandai matematik, memang 7 keturunan mak dia tak pandai matematik. Contoh kan. Sedap dia sebut macam tu kan. Kita nampak macam tu. Biasa-biasa dia sekadar cakap, tetapi anak tu dia ambil, dia simpan tu. Betul lah, patutlah tu macam tu, patutlah tu tak percaya. So dia ulang-ulang, dia membentuk belief system, kepercayaan diri dia. Nak cerita, hanya kata-kata tu. Okey. Dan saya nak sebut juga macam ni. Sebab itu, orang yang suka mencarut, dia kata, Cik Fazli, memanglah dia suka maki hamun apa semua kan, tapi hati dia baik. Saya kata hati ni ibarat bekas air tau. Kalau kita simpan air Milo dalam tu, kita letak air Milo, takkan bila kita tuang, takkan keluar teh. Betul kan? Ya. Kalau masuk ais blender, takkanlah keluar tiba-tiba air panas. Contoh, ais blender petang-petang sedap pula bunyinya kan? Allah. Ya, so sebab itu sebenarnya bila contoh, kalau kita ada masalah dalam mengawal emosi, kawalan emosi kita bersifat agresif, kita suka mencarut dan sebagainya. Ingat, kena beringat bahawa kesan itu bukan pada kita semata, tak, orang lain sekeliling. Memang kesan dia besar. Cuma saya nak kongsi satu kajian yang sangat menarik oleh Steve Stewart. Dia kata apa tahu Syafiq? Ya. Dia buat kajian tentang pasangan yang suka menghina pasangan. Lelaki suka menghina pasangan. So kajian ini melibatkan 245 orang lelaki yang berumur purata dia 29 tahun. Kan? Jadi dia kata apa kaitan mencarut ni sebenarnya dalam kenapa dia suka mencarut dan menghina pasangan. Rupanya kajian ini mendapati bahawa tindakan insult ni ataupun menghina ni sebenarnya salah satu disebut sebagai male retention behavior. Apa maksud male retention behavior ni? Rupanya dia hina pasangan dia supaya pasangan dia tu tak cari orang lain. Supaya pasangan tu rasa rendah diri, rasa tak berdaya, rasa tak mampu dapat orang lebih baik daripada dia. Psycho juga. Rupanya macam tu. Saya kata, okey. Sebab tu kita tengok, kalau contoh, orang yang contohkan, dia suka dera dari segi emotionally, dia dera kan, mencarut, hina apa semua kan. Bila bercerai, sebahagiannya dia gila talak.
Nak rujuk balik, nak ni balik kan, kontak balik kan. Baik. Ada juga yang jenisnya macam ni. Okey, katakan dia tak nak rujuk balik, tetapi dia akan susahkan pasangan dia. Sama ada dari sudut hak penjagaan ke, dia akan susahkan, macam-macam benda dia akan susahkan. Dia akan buat tak tahu, dia akan tulis dekat Facebook, dia akan macam-macam penghinaan yang dia buat. Jenis macam tu. Sebab itu pada saya sebenarnya isu bila kita tengok contoh pasangan yang suka mencarut dan sebagainya ni, maknanya kena tengok level kita tu rumah tangga ke, contoh pasangan kita suka macam ni kan, suka mencarut, menghina dan sebagainya. Sebagai suami, sebagai isteri, kita tengok balik, adakah hubungan rumah tangga kita ni hubungan yang sihat? Adakah hubungan yang sihat? Sebab dia mencarut apa semua, dia sebahagian salah satu daripada tanda-tanda berlaku dipanggil emotional abuse, penderaan emosi. Sebenarnya sebahagian cara penderaan emosi adalah dengan kata-kata menghina apa semua. Apatah lagi menghina, caci maki ni dibuat di tempat awam, terbuka, di hadapan orang ramai. Yang apatah lagi yang jenis tindakan macam tu, jatuh aib lagi. Jatuhkan aib lagi. Jadi saya rasa benda ni, dan benda ni sebenarnya Syafiq banyak berlaku di kalangan pasangan muda hari ni, banyak. Allah. Mudah-mudahan. Sebab apa, saya pernah tulis satu artikel, saya pernah tengok perhati sekeliling apa semua kan. Kita tengok yang perempuan cantik, yang lelaki handsome, duduk memang nampak cantik dah, yang lelaki pakai seluar pendek, yang perempuan hisap vape tentu. Sembang, kalau dengar perkataan cara bersembang kan. Kau perkataan mencarut dia. Mencarut tu macam zikir dah jadi dia. Duduk di mulut. Kalau kita tengok hari ni. Yes, benda jadi biasa. Bahkan kalau kita tengok dekat media sosial pun kita akan nampak. So kalau lah kita dah biasa dah mencarut, contoh, adakah bila bergaduh ucapkan perkataan yang indah-indah? Kan? Sebab waktu sebenar nak tengok apa yang ada dalam tu, macam contohlah kalau kita tengok bekas air tadi, nak tengok isi sebenar air, jangan tengok waktu tenang, tengok waktu marah. Waktu marah lah sebenarnya akan keluar tingkah laku sebenar, akan keluar apa yang sebenarnya dalam bekas tu tadi. Wallahu a'lam. Mungkin kita boleh respon-respon kepada komen-komen dan juga soalan-soalan kalau ada, insya-Allah. Betul. Kata dari Amirah Anwar, katanya kena guna komunikasi yang baik. Walaupunlah kita ni ayat tak power tapi kita guna komunikasi yang baik. Betul tuan? Kita boleh tengok teka pasangan kita dekat mana dia suka kan. Dia bercakap ni waktu sesuai, dekat mana mungkin time waktu dia dekat bantal nak tidur, bercakap baik-baik kan. Tunggu waktu sesuai dulu, jangan bagi dia marah-marah. Itu pun bagus juga tu kan. Dan juga kata dari Hasnah Yasin, fikir sebelum cakap laser, jangan menyesal kemudian. Ni dah masuk gear 5 ke depan, nak reverse susah dah ni. Macam-macam. Tapi kata-kata orang dulu bukan kan, telajak perahu boleh diundur. Kan? Tapi telajak kata buruk padanya. Betul. Kan? Betul. Banyak orang dulu pun dah berfikir tentang bagaimana. Dan saya rasa kita dulu pun sangat-sangat berhati-hati dari segi nak berkata-kata kan. Nak bercakap dengan orang, nak jaga hati orang. Sebab setiap kali kita komunikasi, antara yang ada dalam kepala dan hati kita ni adalah bagaimana aku nak menjaga hati dalam komunikasi. Masya-Allah, masya-Allah. Bila kita tidak ada mind setting dan juga hak setting kita untuk jaga hati orang waktu komunikasi, itu keluar macam-macam. Okey. Itu yang dia habis terkeluar semua tu, ya Allah. Itu. Aduh. Ada satu soalan di talian WhatsApp konti. Ada Puan Lina WhatsApp ke konti kita, katanya mengikut penceramah, setelah pasangan reda dari marah, boleh berbincang kerana tak suka cara pasangan itu marah kita. Dan bagaimana pula kalau pasangan yang tercedera itu tak tahu cara berkomunikasi atau takut kena marah lagi sekali, lalu dia terpendam perasaan cedera itu, macam mana pula nak keluarkan dia? Kejap lagi Tuan Fazli akan berikan sedikit respon. Kita nak rehat sekejap Tuan, boleh? Baik. Okey, baik. Kita rehat seketika dan rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana. Anda kena kekal bersama kami di IKIM dan kejap lagi kita akan sambung lagi tajuk kita petang ini, pasangan mulut laser. Macam mana ni kan kita nak atasinya. Kejap lagi Tuan Fazli akan berikan sedikit solusi kepada kita. Okey, rehat seketika, kembali selepas ni, kekal bersama kami hanya di IKIM.
Vaksin COVID-19 disyariatkan di dalam Islam. Kerana apa? Kerana vaksin adalah merupakan salah satu cara untuk mencegah kita daripada terhinggap dengan virus COVID-19. Di dalam kaedah fiqhiyah terkenal menyebutkan ad-daf'u aula minar raf'i. Mencegah lebih utama daripada menyembuhkan. Dan juga kita tahu ad-dararu yuzal, di mana bahaya perlu untuk dihilangkan di dalam Islam. Kalaulah dengan vaksin COVID-19 ini kita dapat melawan pandemik COVID-19, maka kaedah fiqhiyah juga mengajarkan kepada kita al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah untuk melakukan sesuatu juga merupakan perintah untuk melakukan atau melaksanakan wasilah dia. COVID-19 telah mengancam seluruh nyawa manusia di seluruh dunia dan para ahli menerima dan bersepakat ketika ditemukan vaksin COVID-19, maka vaksin inilah salah satu caranya untuk menghilangkan atau memberhentikan jangkitan COVID-19. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Ketika memandu di jalan raya, kita perlu menerapkan satu perkara yang paling asas di fikiran. Kita tidak keseorangan. Jalan raya adalah tempat yang digunakan secara bersama. Jadi, sama ada anda memandu sebuah kereta murah ataupun berharga berjuta-juta ringgit, anda wajib mematuhi peraturan jalan raya. Betul tu. Umpamanya, memandu mengikut kelajuan ditetapkan. Beri isyarat jika anda mahu memotong dan gunakan cermin sisi, cermin pandang belakang dan melihat blind spot sebelum memotong kenderaan lain. Utamakan keselamatan anda, pemandu bijak. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda sedang bersama saya Syafiq Saleh. Untuk pertemuan di waktu ini kita berada bersama dengan tetamu kita, iaitu Tuan Fazli Aziz, merupakan pengasas bijak emosi dan juga kaunselor berdaftar, membincangkan tajuk kita pasangan mulut laser. Cik panjang pula lasernya, Masya-Allah. Dia sebab bila laser ni, Allah, mungkin ada orang dia boleh kebal kan tuan, ada orang okey aku dah tak kisah dah kan, suami ke isteri ke, kalau isteri ni orang kata betul ke lebih laser, abang angkat baju basuh pinggan, macam-macam lah kan. Masya-Allah, laser dekat situ, suami pula laser kat lain. Tapi sebenarnya itu berkaitan dengan komunikasi. Dan cakap tentang komunikasi ni tuan, ada sahabat kita yang hantarkan soalan sebelum kita berehat tadi. Saya dah sebutkan bagaimana pula kalau pasangan yang tak tahu cara berkomunikasi atau takut kena marah, lagilah terpendam perasaan cedera tu. Daripada Puan Lina bertanya, macam mana Puan? Tuan. Yeah. Okey, kalau sebab dia sebenarnya begini, sebab tu penting untuk kita mengenal pasti. Okey. Sebagai isteri, anda puan kena kenal pasti dari satu sudut, apakah momen-momen emosi positif suami tu. Kan, apa momen-momen dia, waktu bila emosi suami kita lihat positif. Contoh waktu makan ke, waktu dia tengah happy mood ke, kita kena tengok lah. So sebenarnya perbincangan sebenarnya boleh dilakukan pada waktu-waktu yang positif sebegini. Antaranya memang selalu saya sebut, saya ulang selalu, adalah waktu pillow talk. Pillow talk. Okay. Tapi saya tak jamin juga, maknanya saya tak kata bila sebut pillow talk mesti semua akan tenang. Tak juga, sebab ada sesuami yang egonya jadi sangat tinggi. Jadi sangat tinggi kan, bila sebut dia tentang tu, dia terus macam meletup. Okey, bila meletup dia tarik handbrake, jangan teruskan. Biar aja. Okey. Tetapi dalam masa yang sama saya selalu pesan supaya kita sentiasa doa lah, minta dengan Allah lembutkan hati dia dari satu sudut. Tapi pada masa yang sama kita kena cari the best moment untuk itu. Itu satu. Yang kedua, cara bercakap. Cara bercakap, pertama, jaga intonasi. Jaga perkataan. Apa maksud jaga intonasi? Jangan mula dengan nada tinggi. Kan? Jangan mula dengan nada tinggi. Jaga intonasi, jaga perkataan. Jangan mula dengan awak. Ya, betul. Kan? Bang, mulakan dengan perasaan sendiri. Mulakan dengan saya. Mulakan dengan I lah kan. Benda-benda sekarang. I rasa, itu pulanglah, tapi mulakan dengan diri sendiri. Contoh, kalau contoh saya
macam contoh kalau guna perkataan saya kata, abang, saya sebenarnya tak tahulah, saya rasa beberapa hari lepas kita bergaduh hari itu saya rasa down. Kan? Down. Kalau suami tanya kenapa, ceritalah. Kata saya tak tahu bang, sebab saya rasa sedih sangat bila abang gunakan perkataan tu pada saya, kan saya tak sangka. Kan? Sebab saya tahu abang sayang saya. Tengok cara tu kan. Dia bicara macam tu, dia macam dia tidak menyalah pun. Kita tak menyalah langsung. Kita tak cerita pun tentang ni abang punya perasaan ni salah. Tidak. Tapi kita cerita tentang kita punya perasaan. Tapi kalau dia nak salah tafsir juga, memang masalah lah. Tak boleh nak buat apa lah. Yang tu memang kena dapatkan bantuan luar lah. Maknanya jumpa kaunselor dan sebagainya. So pada saya, benda ni perlu dibincang. Perlu ada bincang. Sebab kalau tak dibincangkan, dia akan terbawa-bawa dan dia akan dibawa sehingga penghujung usia. Sebab tu kalau kita tengok, maaf saya sebut, ada pasangan dia peringkat awal, peringkat anak-anak kecil ni, dia masing-masing macam nak kata bahagia tak juga, tapi nak kata bergaduh pun tak juga. Masing-masing buat kerja sendiri. Tapi bila anak tu dah besar, dia duduk berdua bercerai. Padahal rumah tangga dah bini 30 tahun, 40 tahun kan. Kenapa macam tu? Salah satu sebab kemungkinannya adalah apa yang dibawa, yang digaduhkan dulu. Apa dia, penghinaan apa semua itu disimpan tu, disimpan, dikumpul. Belum makin besar, bila anak dah kerja sendiri, anak semua dah hidup sendiri, dah kahwin dan sebagainya, dia kata tiba masanya untuk saya bawa diri. Kan? Ada juga macam tu. Sebab tu rumah tangga dia bukan isunya tentang masa, tidak, tetapi komitmen kita untuk mengekalkan. Baik tuan. Okay, saya agak menjawab jugalah macam tu. Wallahualam. Bila tuan sebut belon tu, mungkin ada sahabat pendengar kita yang baru mendengarkan hari ini. Kalau ikutkan pada episod yang lepas-lepas, belon ni sebenarnya apa? Belon emosi yang saya ingat kan. Bila kita marah, kita tiup kat situ. Marah lagi, tiup kat situ. Marah lagi, tiup lagi. Last kali apa berlaku bila dia meletup? Itu maksudnya. Bila kita stres, kita serabut, kita emosi negatif ni, kita marah, ibarat kita tiup belon kita tu. Betul. Belon tu jadi besar tu lah. Betul. Baik tuan, saya tertarik dengan kata-kata India. Puan Siti Hana, beliau merupakan top fans Radio IKIM dekat Facebook. Memang orang otai lah dalam rumah tangga ni, Masya Allah. Okay. Katanya kat sini, kena jaga tutur kata dengan pasangan kita. Kalau seorang marah, seorang kena diam. Tunggu dah reda, baru berbincang. Itu satu idea tu, tips tu kan. Okay. Betul. Dan satu lagi komen, silakan tuan. Okey. Ya. Sebab saya suka tekankan macam ni. Jangan buat apa-apa dalam keadaan emosi tengah high tau, tengah tinggi. Waktu kemuncak. Contoh kemuncak sama ada walaupun emosi gembira tau. Jangan buat keputusan penting dalam keadaan emosi terlalu gembira, jangan. Betul. Okay. Apatah lagi dalam keadaan marah. Jangan. Tunggu sebab tenang. redakan dulu sebab macam saya selalu sebut, emosi dengan rasional dia berkadaran songsang. Kalau emosi tengah tinggi, rasional tengah rendah. Kena seimbang tu. Jadi sebab itu kita kena urus emosi tu supaya emosi tu turun dulu dan rasional kita naik. Pada masa kita nampak. Dan sebenarnya sebenarnya orang tengah bergaduh dalam rumah tangga contoh sebenarnya. Bukan mereka tak tahu solusi, mereka tahu solusi. Mereka tahu cara sebenarnya nak selesaikan. Mereka tahu apa benda tak kena. Tapi disebabkan emosi yang tengah tak stabil, tengah dalam keadaan tertekan dan sebagainya, mereka tahu tapi mereka tak boleh nak rationalize, nak bincang. Walaupun kita tahu, walaupun saya sebut je benda yang dah orang tahu. Tetapi itulah dia. Walaupun senang sebut, belum tentu senang buat. Hakikatnya. Okey, Hasnah Yasin juga katanya, rasakan dahulu dalam hati kita kalau orang cakap leza dengan kita. Sedih kan? Pasti kita tak suka. Jadi kita jangan buat apa yang kita tak suka pada orang lain yang akan buat pada kita. Aman dunia rumah tangga katanya. Masya-Allah. Okey, itu antaralah komen-komen yang kita dapat di media sosial kita. Baik tuan, masa pun tak panjang, mungkin di hujung sedikit tuan. Bagaimana untuk kita nak berada dalam situasi pasangan mulut leza ni supaya kita berada dalam tenang, aman, bahagia tuan? Syafiq dan juga para pendengar IKIM sekalian, khususnya pendengar segmen Vaksin Hati, benda ni bukan mudah untuk diubah. Kebiasaan. Pertama saya nak tegur kepada mereka yang sedang mendengar ni, kalau anda cuba cek balik, adakah kita bila bergaduh kita suka maki pasangan, kita suka mencarut, kita suka leza pasangan? Okey. Kalau ambil tindakan untuk ubah. Sebab apa? Kesan dia bukan pada kita. Kita mungkin lega tetapi kesannya pada sekeliling. Mungkin kita rasa orang rumah kita pun dah faham dengan contoh, pasangan kita dah faham.
Okey, mungkin dia faham, tapi yang tak faham siapa? Anak-anak. Anak-anak akan ambil apa tahu? Dia akan tengok, oh cara bergaduh inilah dia. Sebab dia akan belajar daripada cara bergaduh mak ayah. Bagaimana mak ayah bergaduh. So, dia akan melihat itu sebagai satu kebiasaan, satu benda yang biasa, satu benda yang dah normal. Normalisasi, dah dinormalisasikan. Mencarut. So, itu bahaya. Okey. Satu. Yang kedua, jadi ambillah sesuatu untuk ubah. Ambillah tindakan, ambillah kesedaran untuk kita ubah. Okey, macam mana caranya? Ini kepada yang masih lagi yang suka mulut lezat. Okey, tengah marah diam. Ataupun ikut apa yang Nabi ajarlah, daripada berdiri, duduk dan sebagainya satu. Kemudian ataupun lari daripada tempat tersebut. Jangan lepaskan di situ. So aduk, sebab kalau boleh jangan bercakap waktu tengah marah. Itu. Ini salah satu tips simple lah. Okey, itu satu. Yang kedua kepada pasangan yang mungkin yang berdepan dengan pasangannya yang suka marah, dan suka marah bukan satu masuk, suka mencarut dan sebagainya. Selesaikan macam mana? Cari waktu tertentu untuk bincang balik. Cari waktu tertentu untuk tegur balik pasangan. Tapi tegur dengan kaedah yang paling best lah, yang paling bagus, yang paling lembut, yang paling boleh kita fikirkan. Sebab anda lebih kenal pasangan anda siapa. Jadi kena tegur. Sebab apa? Sebab saya bimbang benda ni akan disimpan. So akhirnya dia meletup dan akhirnya dah tak terkawal, akhirnya berpisah. Okey. Dan sebenarnya penting juga untuk tunjukkan ketegasan. Untuk tunjukkan ketegasan. Sebab kalau abang tak ubah benda ni, contoh kalau abang tak ubah benda ni, saya dah sakit hati lama sangat, saya dah tak tahan. Mungkin kita rasa kita tak sesuai untuk bersama. Sebab apa? Dalam keadaan yang kita terdera secara emosi kan. Bila dah didera secara emosi, dah sampai tahap depres dan sebagainya, selamatkanlah diri apa yang sepatutnya. Kan? Sebab rumah tangga ni bukan tempat untuk melahirkan ramai mereka yang ada masalah kesihatan mental, tidak. Sebab cerai ni salah satu solusi apabila keadaan sudah melampau. Okey. Dan saya rasa cukup insya-Allah. Ada lagi kalau nak sambung panjang lagi, tapi insya-Allah kita akan sambung pada sesi akan datang. Cuma saya nak pesan juga Syafiq kepada para pendengar, kalau ada soalan-soalan ataupun cadangan-cadangan topik untuk saya ketengahkan, boleh pergi dekat Facebook saya, tulis dekat Facebook saya pun tak apa, ataupun boleh cadangkan dekat segmen hati, vaksin hati ni punya kat Facebook, ataupun boleh tulislah kat situ, insya-Allah kita akan tengok dan mungkin saya boleh ketengahkan isu-isu yang anda cadangkan, insya-Allah. Sambil-sambil itu juga Facebook tuan iaitu Fazli Aziz, betul Ya, betul. Ambil gambar yang kurus yang background biru. Ada pilihan juga di situ. Masya-Allah. Okey, itu dia tuan. Insya-Allah kita doakanlah semoga laluan kita hari ini duduk dalam rumah tangga, kita sesama berkongsi. Hidup sebenarnya kena nak cakap kasar pun, nak cakap tak baik pun, sebenarnya kita pun perlukan orang itu dan orang itu perlukan kita. Jadi pada siapa apa gunanya kita menggunakan kata-kata yang kesat sebegitu? Sebab kata para ahli ulama pun dalam Al-Quran Allah sebut qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Kan cakaplah yang baik-baik. Banyak kan, masya-Allah. Jadi itu sebagai panduan kepada kita, insya-Allah tuan. Banyak yang kita belajar. Terima kasih banyak tuan. Kita akan bincang-bincang lagi perkara dan juga isu-isu yang boleh kita nak susun emosi kita dengan sebaik mungkin. Moga aman, sakinah, tenang, bahagia ni akan kekal bersama kita, masya-Allah. Terima kasih tuan. Ini saja waktu yang kita ada. Moga dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jaga diri baik-baik kat sana. Sama saya. Sama-sama. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti rancangan Vaksin Hati dan kekalkan pendengar anda hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-316-019-965-316 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Dalam Islam, hubungan antara lelaki dan perempuan tidak dilihat dari sudut kuasa, yakni siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Sebaliknya, kedua-dua jantina ini saling melengkapi dari segi peranannya dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing di muka bumi ini.
Hubungan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan ini adalah satu sunnatullah dan muzakarah pakar kali ini akan melihat bagaimana sunnatullah ini diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita serta potensinya untuk memakmurkan masyarakat dan negara. Muzakarah pakar ini akan membincangkan bagaimana peranan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan ini diterjemahkan dalam undang-undang serta dasar-dasar negara dan potensi peranan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan dalam memakmurkan institusi keluarga serta meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Sertai perjalanan webinar Muzakarah Pakar, peranan saling melengkapi antara lelaki dan wanita menatijahkan kemakmuran. Ia akan diadakan pada 9 April 2021 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM secara langsung di Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi urus setia program dan latihan di talian 03 6204 6323 atau 325. Menarik dalam ekspresi tahun 2021. Hayati cerita dan inspirasi daripada lirik-lirik lagu dakwah dan ketuhanan dalam Inspirasi Lirik Isnin 9 malam. Jalani kehidupan penuh santun menerusi bicara adab bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun mengupas adab-adab harian Selasa 9 malam. Dengarkan pandangan generasi muda dalam pelbagai isu semasa menerusi Suara Siswa Rabu 9 malam. Terbaharu di Ekspresi, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ada orang kata susah nak buat benda baik. Nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islami.